DNA ni adalah deoksiribonukleik acid. Okey, deoksiribonukleik acid. Boleh ya? Itu bahasa Inggeris dia lah. Bahasa Melayu dia dipanggil sebagai asid deoksiribonukleik. Bahasa Melayu dia asid deoksiribonukleik. Unit asas bagi DNA ni adalah nukleotida. Unit asas DNA adalah nukleotida. Nukleotida terdiri daripada gula deoksiribosa, base bernitrogen, kumpulan fosfat. Jadi, gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Boleh ya? Jadi, nukleotida ni ada gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Terdiri daripada dua rantai polinukleotida berpintar antiselari. Helix ganda 2. Nanti kita akan tengoklah pencirian itu macam mana secara mendalam. Walaupun dalam buku, dalam kamu punya peringkat ni tak adalah mendalam sangat. Tapi kita nak tengok secara asasnya tu keadaan dia macam mana. Kemudian kita ada jin. Jin ni adalah unit asas pewarisan menentukan ciri individu. Jadi kalau dalam buku ni dia ada ciri satu, dia ada trait. Okey, dalam dunia genetik ni ada ciri dan trait. Tak apalah yang itu. Okey, nanti kamu pening kepala nanti. Sekarang kita nak tengok kromosom, DNA, jin. Kromosom, DNA, jin. Jadi cikgu besarkan kat sini, cikgu padamlah yang mana yang tak berkaitan supaya dia tak ganggu kamu punya konsentrasi. Saya tak pasti susunan ni betul. Bukan susunan betul tak, susunan ni boleh memahamkan kamu ke tak. Tapi cikgu cubalah ya untuk terangkan. Okey, kita ada sel. Sel ni bentuk macam ni. Sel ni tak semestinya dia bentuk bulat, oval macam ni lah. Jadi ikut kepada fungsi dan keadaan dia lah. Okey, ikut kepada fungsi dan keadaan dia. Jadi maksudnya sel dekat jantung bentuk dia lain, sel dekat kulit bentuk dia lain, sel dekat telinga bentuk dia lain, sel dekat kulit kepala bentuk dia lain. Jadi dia ikut kepada tempat fungsi sel tu. Jadi yang paling mudah sekali kita lukis bentuk yang macam ni. Kamu nampak warna biru ni. Okey. Jadi dia ada plasma membrane dekat luar tu, kat tengah-tengah tu ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Okey, kromosom. Jadi bila cikgu lukis kromosom, okey, lukis kromosom, kita warnakan dia lah kromosom. Kromosom boleh dia nak bentuk macam ni. Satu lagi kromosom boleh juga bentuk macam ni. Nanti sebelum kita masuk mitosis, kita tengok sikit kenapa dia ada bentuk macam rama-rama, ada bentuk dia bukan macam rama-rama. Rama-rama ni bentuk macam X lah kan. Ni nak mudah cikgu letak X lah. Okey. Kenapa dia keadaan macam tu? Jadi nak pi dulu yang bahagian yang ini, kromosom ni. Jadi untuk satu kromosom ni, ni kromosom, ni satu kromosom lah. Kecilkan sikit. Satu kromosom. Jadi dekat dalam kromosom ni dia ada ciri pewarisan. Jadi kalau kamu ingat tadi cikgu ada sebut ciri pewarisan tu apa? Jin. Jadi kita ada dua warna merah. Ciri pewarisan sini, duduk kat situ. Jadi yang ni jin lah. Jin ni unit pewarisan, ciri pewarisan. Dia contohlah, tak tahulah betul ke tidak, tapi nak bagi kamu faham, jin tu dia akan ada satu ciri dekat situ. Tak payah ceritalah benda yang dia biologi ni kadang-kadang dia macam-macam, tapi nak bagi taunya jin tu paling tidak pun dia ada satu ciri yang dia kawal. Okey, dia ada satu ciri yang dia kawal. Contohnya dekat sini yang pertama. Yang pertama ni satu jin. Jin ni akan kawal warna rambut. Kamu tanya betul ke ada warna rambut? Ada orang warna rambut dia bukan warna hitam. Dia warna oranye. Rambut dia warna oranye, kan? Contohnya kalau kamu tengok Harry Potter tu ada Ron Weasley tu, keluarga Weasley warna oranye rambut dia. Warna oranye kan warna merah. Red warna tak kira lah. Ada orang warna dipanggil sebagai ginger, warna rambut dia warna oranye. Ada orang warna hitam, ada orang warna brown, ada orang warna putih rambut dia. Jadi ini disebabkan oleh jin tu yang mempengaruhi penghasilan warna pada rambut tu.
Kemudian dekat bawah tu ada jin yang lain pula. Ni yang jin yang kedua. Ni jin juga. Jin ni akan kawal warna kulit contohnya. Okey. Kemudian seterusnya ada pula pada kromosom tu jin juga. Jin yang akan kawal bentuk apa? Bentuk bibir. Kan kamu tengok kamu dengan kawan-kawan kamu ada yang jenis bibir dia kecil je. Ada orang bibir tebal. Betul tak kan? Jadi ada orang bibir tebal, bibir kecil dikawal oleh jin juga. Jin yang ada pada kromosom ni. Jadi sepanjang kromosom ni dia ada jin. Okey, ada jin. Jin tu apa? Adalah unit pewarisan, unit asas bagi pewarisan. Tak payah cerita. Nanti kamu akan, kalau kamu ambil biologi lah, nanti dia akan ada macam-macam jenis keadaan bagi kromosom ni. Pening kepala nanti. Tapi yang paling mudah sekali nak cerita, jin ni dia ada ciri dekat situ yang dikawal oleh. Maksudnya, contohnya kulit kita dikawal oleh jin sebenarnya. Jin ni duduk dekat mana? Duduk di pada kromosom. Okey. Kemudian binaan. Jadi binaan, kita bubuh warna biru ni. Biru nampak ke? Warna purple ni. Jadi binaan bagi kromosom ni. Binaan bagi kromosom ni, yang berbenang halus panjang ni, struktur dia yang panjang ni, jadi terdiri daripada molekul DNA yang panjang. Jadi maksudnya, untuk dia jadi kromosom ni, dia adalah terdiri daripada molekul panjang DNA. Jadi jin tu sendiri adalah satu bahagian kan? Satu bahagian. Tapi untuk bina kromosom tu, jadi dia akan jadi sebahagian daripada jin. Untuk bina jin tu, untuk bina kromosom tu, dia terdiri daripada molekul panjang DNA. Molekul panjang DNA. Sekali lagi, kita tebalkan dia lagi. Nak bagi kamu nampak betul-betul, dia terdiri daripada molekul panjang DNA. Jadi molekul panjang DNA. DNA tu apa? DNA tu dia asid deoksiribonukleik nama dia. Dia unit asas dia adalah nukleotida. Nukleotida terbahagi kepada 3 jenis, ada 3 molekul dia. Gula deoksiribosa, base bernitrogen, kumpulan fosfat. Jadi kita ada kat sini. Kat sini ni dia punya bentuk dia. Kumpulan fosfat, bentuk dia bulat. Okey, kumpulan fosfat. Kemudian kita ada gula deoksiribosa. Kalau kamu nampak dia bentuk pentagon. Pentagon ni 5 sisi kan? Kalau hexagon 6 sisi. Pentagon. Kalau segi 4 tu 4 sisi lah. Kan? Pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon kan? Jadi kemudian dia ada bahagian base bernitrogen. Ada 3 yang akan membentuk satu nukleotida. Ni asas lah. Asas bagi DNA. Jadi kita pergi. Macam mana dia akan membentuk pula? Jadi satu nukleotida dia akan attach ataupun dia akan gabung ya. Gabung ke apa? Dia bond. Bond tu apa? Ikatan. Dia akan ada ikatan dengan satu lagi nukleotida. Jadi satu nukleotida akan ada ikatan dengan satu nukleotida. Di tengah-tengah ni dia akan ada ikatan hidrogen yang dia ikat pada base bernitrogen. Jadi sini ada base bernitrogen, sini ada base bernitrogen. Jadi dia akan ikat satu dengan satu lagi nukleotida. Sehinggalah dia membentuk satu rantaian. Satu rantai yang panjang untuk bahagian ni dan untuk bahagian yang ini. Bahagian nombor 1 dan bahagian nombor 2. 2 rantaian panjang yang akan berlingkar antara satu sama lain. Jadi kalau kamu nampak sini, dia ada banyak nukleotida kan? Nukleotida, ada kalau cikgu lukis ni ada 3 nukleotida. Kat sebelah sini, untuk rantaian sebelah sini, dia ada 3 juga nukleotida. Terlebih pula dah. Okay, dia ada 3 nukleotida. Jadi dia akan
ada ikatan antara satu sama lain antara dua rantai panjang nukleotida ni. Jadi nukleotida ni bila banyak, kita tak panggil dia nukleotida, kita tak panggil dia satu nukleotida, kita panggil dia polinukleotida. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, mana? DNA ni terdiri daripada dua rantai polinukleotida. Polinukleotida. Dua rantai dekat sini kamu nampak ni. Ni dua rantai polinukleotida berpintar secara anti-selari. Jadi macam mana bila dah dari banyak-banyak ni, dia dekat sini lah. Okey, jadi kat sini. Ni rantai polinukleotida yang pertama. Ni rantai polinukleotida yang kedua. Jadi sini, yang ini adalah satu nukleotida, yang ini satu nukleotida. Samalah, yang ini nukleotida juga, yang ini nukleotida juga, yang ini nukleotida juga, yang ini nukleotida. Yang ini nukleotida pada bahagian rantai yang seterusnya lah, yang bersebelahan. Dia ada ikatan hidrogen di tengah-tengah ni. Ikatan hidrogen. Kemudian dia akan berpintar antara satu nukleotida dengan satu nukleotida, ataupun antara satu rantai polinukleotida dengan satu rantai polinukleotida berpintar secara anti-selari, yang kita panggil sebagai helix ganda 2. Helix ganda 2. Boleh ya? Ini adalah sedikitlah kefahaman macam mana kamu nak fahamkan kromosom, DNA dan jin. Kalau ikut buku teks, dia bagi tahu paling besar sekali adalah kromosom. Yang kedua besar adalah DNA. Yang dalam lagi kita ada jin. Bolehlah juga, tak ada masalah. Tapi jin tu sendiri pun terdiri daripada DNA juga. Jin tu pun dalam dia untuk build up atau untuk jadikan jin tu adalah DNA juga. Sebab tu kadang-kadang dia macam-macam lah. Sebab apa? Yang ini dia adalah yang paling mudah sekali, paling asas sekali nak bagi kamu faham. Tapi penerangan dia tu kadang-kadang lebih detail dan lebih lengkap. Kadang-kadang cikgu pun yang belajar lama ni 10-15 tahun pun kadang-kadang pening jugalah. Tapi yang asas ni kita faham lah. Nak mendalam tu kadang-kadang sampai sekarang research masih berjalan, kajian masih berjalan. Okay.